Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram at-tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa khususan di muallif hadzal kitab al-Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi rahimahullahu ta'ala, masyayikhina ajma'in wa walidina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada kesempatan yang ada ni dapat kita sambung lagi pengajian Fardhu Ain kita, yang mana kita dah hampir-hampir sampai pada penghujung kitab Ummul Barahin ni, penghujung matan Ummul Barahin. Ada beberapa lagi matan, kalau dalam yang cetakan Ustaz punya ni dalam 2 muka surat lagi lah kalau matan saja. Baik, kita sambung kepada perbahasan Muhammadur Rasulullah. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Qauluna Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayadkhulu fihi al-iman bisairil anbiya'i wal malaikati wa kutubis samawati wa kutubis samawiyati wal yawmil akhir, li'annahu alaihi salatu wassalam ja'a bisidqi jami'i zalika kullihi. Baik, apa maksudnya? Dan ungkapan kedua pada kalimah syahadah, iaitu Muhammadur Rasulullah. Apa yang terkandung dalam makna Muhammadur Rasulullah ni? Iaitu kalau kita faham secara umumnya, aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu Rasulullah. Maksud dia, aku bersaksi dengan aku mengetahui dan aku i'tiqad dan aku i'tiraf bahawa Nabi Muhammad itu benar-benar Rasulullah, dan segala apa yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya benar. Bisidqi jami'i zalika kullihi, iaitu segala apa yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya benar. Sama ada perkara itu berkenaan dengan amrus sabiqah, dipanggil umurus sabiqah, iaitu perkara-perkara yang telah berlalu ataupun perkara yang sedang berlaku pada zaman baginda Nabi, ataupun perkara yang akan datang. Sama ada yang akan datang tu pada zaman kita sekarang ataupun pada zaman yang akan datang lagi. Semuanya tu ialah terkandung di dalam makna Muhammad Rasulullah. Dan Syekh sebut kat sini, terkandung di dalam tu iaitu beriman dengan sekalian para rasul, dengan sekalian rasul, Nabi dan juga Rasul. Cuma bila kita bahas berkenaan dengan Nabi dan Rasul ni, ada beberapa pendapat lah ulama yang membezakan antara Nabi dan juga Rasul. Ada sebahagian mengatakan bahawa, berpendapat, memberi takrif bahawa Nabi dan Rasul itu ialah sama lelaki yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada mukjizat padanya untuk membenarkan segala apa yang dibawa. Cuma perbezaannya, Rasul diperintahkan untuk menyampaikan kepada orang ramai, adapun Nabi-Nabi tidak diperintahkan secara khusus untuk disampaikan kepada orang ramai. Hanya sahaja dia dan ahli keluarganya sahaja yang memakai undang-undang atau syariat tersebut. Itu satu takrif. Takrif yang kedua pula,
perbezaan, ada sebahagian berpendapat bahawa kedua-dua, yakni Nabi dan juga Rasul itu, kedua-duanya diperintahkan untuk menyampaikan sekalian apa yang diwahyukan oleh Allah Ta'ala kepada mereka ni, kepada orang ramai. Nabi ke Rasul ke sama. Sebabnya salah satu daripada sifat wajib bagi Nabi dan Rasul tu ialah mesti dia tu tabligh, menyampaikan. Haram ataupun mustahil mereka itu bersifat dengan sifat kitman, iaitu menyembunyikan. Jadi sekalian apa sahaja yang Allah Ta'ala wahyukan kepada mereka, mereka sampaikan. Baik mereka tu Nabi ataupun mereka tu Rasul. Cuma perbezaannya ialah dari sudut pengamalan syariat. Adapun Rasul-Rasul, Allah Ta'ala utuskan kepada mereka dan wahyukan kepada mereka adanya dia punya syariat yang ada perbezaan daripada Rasul-Rasul sebelum dia. Adapun Nabi, dia follow syariat Rasul yang sebelum daripada dia. Sebagai contoh, ulama buat perbandingan, iaitu apabila setelah daripada kewafatan Nabi Musa, bahawa kita faham Nabi Musa tu Nabi dan juga Rasul. Maka diangkatlah dari kalangan Bani Israel itu seorang Nabi yang lain, iaitu Yusha' bin Nun. Dan Nabi Yusha' bin Nun ni dia memakai Taurat, syariat Taurat, maknanya dia memakai syariat Nabi Musa. Dan dia diperintahkan untuk mengajarkan syariat tersebut kepada orang ramai, kepada Bani Israel dan juga sekalian yang beriman kepada Allah Ta'ala pada ketika itu. Itu antaranya lah bukti-bukti, hujah-hujah dari dua pendapat tu tadi. Dua-dua betul, dua-dua boleh guna pakai, tak ada masalah. Cuma kebanyakan kita pada zaman sekarang ni, mutaakhirin ni sebenarnya memakai takrif yang pertama tadi, perbezaan antara Nabi dan Rasul tu. Rasul diperintahkan untuk menyampaikan kepada orang ramai, adapun Nabi tidak diperintahkan secara khusus untuk menyampaikan kepada orang ramai. Dan jika dia menyampaikan pun tidak jadi masalah juga. Itu kebanyakannya pendapat mutaakhirin kita sekarang ni lah. Baik. Dan beriman dengan sekalian para malaikat. Dalam Quran pun Allah Ta'ala sebut berkenaan dengan sifat-sifat malaikat ni kan. Dia tidak berjantina, kemudian adanya sayap, 2, 3, 4 dan banyak lagi lah, lebih daripada tu malaikat. Dibuat daripada cahaya. Cuma nak kena faham, malaikat bukanlah dibuat daripada cahaya Allah. Kadang-kadang ada orang dia keliru, dia kata malaikat tu dari cahaya Allah. Nurullah dia kata, iaitu dari cahaya Allah. Ayat yang jenis macam ni dia bahaya kepada mereka yang tak memahami akidah dengan cara betul. Kenapa? Sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu tidak boleh dinisbahkan satu makhluk pun kepada Allah Ta'ala. Dalam bentuk mengatakan bahawa makhluk tersebut dinisbah kepada Allah Ta'ala, itu tak boleh. Contohnya nurullah, cahaya Allah. Mana cahaya tu disifatkan kepada Allah Ta'ala, itu haram. Malah boleh jatuh kepada kufur. Dia panggil tashbih. Dipanggil tashbih. Dan malah sampai satu tahap pula, daripada pemahaman yang asal ni salah ni tadi, maka membawa pula kepada malaikat itu diciptakan daripada cahaya Allah. Maka ayat yang jenis macam ni berbahaya bagi orang awam. Kalau kita yang belajar tak ada masalah. Kita faham bila sebut cahaya malaikat itu dicipta daripada cahaya Allah, kita faham ada satu cahaya yang Allah Ta'ala ciptakan, dan dari cahaya itulah diciptakan malaikat. Kita faham sebab kita belajar. Tapi kebanyakan orang awam, bila kita kata malaikat itu diciptakan daripada cahaya Allah, dia orang akan faham apa? Allah Ta'ala itu ada cahaya. Jadi dari cahaya yang pada Allah Ta'ala tu, maka dia ambil cahaya tu buat malaikat. Orang awam faham macam tu. Jadi berhati-hati. Bila kita nak menyampaikan pemahaman kepada orang ramai, kepada orang awam terutamanya, kita sebut bahawa malaikat itu diciptakan daripada satu cahaya yang Allah Ta'ala ciptakan cahaya tu. Itu selamat. Maksudnya betul lah tu, Allah Ta'ala cipta satu cahaya sebagai sumber untuk menciptakan malaikat. Seperti mana kita manusia diciptakan daripada tanah,
Bukanlah tanah tu Allah. Tetapi Allah Ta'ala cipta tanah dan dari tanah itulah dia jadi parti kepada penciptaan manusia. Supaya juga berkenaan dengan jin. Allah Ta'ala ciptakan api dan daripada api itu diciptakan jin. Wa khalaqal janna min marijin min nar. Kan ada dekat dalam surah Ar-Rahman, ada banyaklah surah-surah yang lain pun kita berkenaan dengan macam mana penciptaan manusia, macam mana penciptaan jin, penciptaan malaikat sekalipun. Dia daripada cahaya. Maksud cahaya tu ialah Allah Ta'ala ciptakan satu cahaya dan dari cahaya itu Allah Ta'ala ciptakan malaikat sebagai raw material, ada sumber sumber asas. Adapun itu atas jalan asbab musabab. Atas jalan asbab musabab sahaja supaya makhluk ni berfikir suatu perkara tu terjadi atas sunatullah. Maksudnya ada perkara ni jadi begitu, ada perkara ni jadi begitu. Asbab musabab. Tapi kalau tanpa sebab musabab pun Allah Ta'ala nak ciptakan, tetap boleh benda tu, tak jadi masalah. Cuma dalam pada kita, konteks kita nak memahami perkara tu, maka satu perkara kita nampak akan terjadi jadi begini, ada sebab. Ada sebab, ada akibat. Ada sebab, ada musabab. Macam tu. Untuk memudahkan kepada kita faham. Dan di situlah semuanya kita akan gantungkan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan penciptaan asbab musabab satu perkara ni pun ialah satu ujian juga kepada manusia. Nak melihat sama ada manusia ni beriman ataupun tidak. Beriman kepada Allah Ta'ala ke ataupun kufur kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala cipta asbab musabab tu supaya apa? Satu ujian bagi kita. Sebagainya itu Allah Ta'ala ciptakan sihat kepada Fir'aun. Maka dengan ciptaan sihat pada Fir'aun tu, Fir'aun jadi kufur. Sebab apa? Sebab dia rasa dia tu Tuhan. Dia tak pernah bersin pun. Demam lagi lah. Bersin pun tak pernah. Sepanjang dia hidup. Maksud dia apa? Dia berasa diri dia hebat. Kemudian kekayaan dia melimpah ruah dan sebagainya. Padahal dia dapat kekayaan dan sebagainya itu pun ada asbab, ada musabab juga. Bukannya dia tu dapat tiba-tiba lahir tu dapat. Bukan begitu. Ada juga sebab musabab. Tapi dia lupa pandang perkara tu tadi. Maka asbab musabab perkara dia kaya, dia sihat sebagainya tu menjadi ujian bagi dia, malah jadi istidraj juga pada dia. Wal'iyazubillah. Kita tak nak macam tu. Dan malaikat ni, kerja umum seluruh malaikat ialah bertasbih, memuji Allah Ta'ala. Dan sebahagian daripada malaikat ni Allah Ta'ala perintahkan untuk memuji ataupun berselawat kepada baginda Nabi SAW. Tasbih para malaikat ni maknanya sentiasa beribadah kepada Allah Ta'ala. Dalam hadis yang Nabi cerita berkenaan dengan Isra Mi'raj tu, kan Nabi nampak ada malaikat sujud, ada rukuk-rukuk saja. Semuanya tu ialah perbuatan-perbuatan ibadahnya malaikat kepada Allah Ta'ala. Ada yang tawaf saja, masuk Baitul Ma'mur tu tawaf tak berhenti. Setiap masa masuk 70,000 tawaf di Baitul Ma'mur tu kan. Itu di dalam ilmu para malaikat tu lah. Maksud dia cerita berkenaan dengan para malaikat. Dan ada sebahagian daripada malaikat tu diperintahkan kepada kita untuk mengetahui mereka tu. Ada kerja dia. Sebagai ni panggil kerja khusus dia lah. Umum semua malaikat beribadah kepada Allah Ta'ala. La ya'suna ma amarahumullah. Mereka ni tidak pernah bermaksiat. Maksudnya ingkar atas perintah daripada Allah Ta'ala. Dan ada sebahagian daripada mereka diberikan tugasan-tugasan khusus. Contohnya ada sebahagian diberikan tugasan untuk berselawat muji baginda Nabi SAW. Ada sebahagian suruh menanggung arash. Menanggung arash. Yang kita pun dah bahas dah, arash tu bukanlah bukanlah singgasana Allah Ta'ala. Tetapi dia adalah satu makhluk yang sangat besar, yang ditanggung oleh 8 malaikat. Sebahagian riwayat mengatakan 6. Maka malaikat maka arash tu pula, mudah kita nak faham, dia macam bumbung sekalian makhluk. Dia lembayung bagi sekalian makhluk. Semua makhluk ni semua bawah dia. Begitu. Tu panggil arash. Dan dia ditanggung ataupun dia dibawa, dia hamlun. Mana ditanggung oleh 8 malaikat. Mana ada malaikat khas yang menjaga. Kemudian ada malaikat yang membawa turun wahyu.
Dan yang bawa turun wahyu ni, iaitu malaikat Jibril, dialah yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala menjadi ketua para malaikat. Ketua para malaikat. Dan jangan kita terkeliru dengan iblis. Iblis dia bukanlah malaikat. Sebelum dia dilaknat oleh Allah Ta'ala, maknanya sebelum penciptaan Nabi Adam, iblis ni memang Allah Ta'ala ciptakan dia daripada api. Dia sebenarnya dari bangsa jin. Dia sebenarnya dari bangsa jin. Nama dia Azazil. Cuma dia ni asalnya abidun. Hamba Allah sebenarnya. Memang semualah hamba Allah Ta'ala. Nak maksud dia ni hamba yang abid. Yang sentiasa kuat banyak ibadah. Itu iblis. Azazil ni. Asal nama Azazil. Dan dia ni tok guru kepada malaikat sebenarnya. Maksudnya dia mengajar malaikat. Dia mengajar malaikat. Maksud dia cerdik sebenarnya. Sangat satu makhluk Allah Ta'ala yang sangat-sangat cerdik. Antara dia ialah iblis. Sebelum tu nama dia Azazil. Dan pada awal penciptaan makhluk-makhluk ni semua Allah Ta'ala tempatkan di dalam syurga. Bukan kerana mereka tu memang ahli syurga. Tak, pada awal penciptaan manusia sekalipun Allah Ta'ala masukkan dalam syurga. Malaikat pun cipta masuk dalam syurga tu. Itu tempat tinggal. Tempat tinggal asal. Baik. Kemudian selepas daripada tu, apabila Allah Ta'ala ciptakan Nabi Adam, maka iblis dia tak nak sujud. Sebab apa? Dia aba wastakbara. Kerana aba wastakbara. Kerana dia enggan dan juga takabur. Kenapa dia enggan dan juga takabur? Kerana dia berasa diri dia hebat. Kerana berasa diri dia pandai. Dan ada beberapa riwayat mengatakan bahawa tidak ada seinci pun muka bumi ini yang tidak pernah disujud oleh iblis. Maksudnya semua. Iblis ni memang kuat ibadah sebenarnya. Kuat ibadah. Cuma kerana kan bongkak sombong dia tu, aba wastakbara, kerana dia berasa diri dia hebat. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min turab, kan? Sungguhnya engkau ciptakan aku daripada api dan engkau ciptakan Adam tu daripada tanah. Dia berasa diri dia hebat. Sebab tu Allah Ta'ala kutuk dia. Kutuk iblis ni tadi. Cuma Allah Ta'ala bagi kelebihan pada dia, itu dia tak mati sampai kiamat. Dia tak dimatikan sampai kiamat. Dia minal munzarin, kan? Dia daripada yang ditangguhkan daripada kematian. Bukan kata dia tak mati, mati. Kullu man 'alaiha fan, setiap daripada makhluk tu semuanya hancur. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang kekal tu hanyalah zat Allah Ta'ala semata-mata. Cumanya Allah Ta'ala berkehendakkan dia tu kekal dulu sementara waktu ni. Itu iblis. Baik. Jangan kita kata dia tu ketua para malaikat. Tidak. Ketua para malaikat ialah Jibril. Cuma iblis ni pernah menjadi guru kepada malaikat. Iaitu di dalam syurga. Dia pernah duduk dalam syurga. Itu iblis. Baik. Dan ada juga beberapa orang pernah tanya soalan, kenapa kalau dah tahu dah Nabi Adam tu nak duduk dekat dunia, kenapa Allah Ta'ala cipta tu masuk dalam syurga dulu? Kemudian diuji pula berkenaan dengan pokok kuldi, kan? Yang dilarang, syajarah tu. Itu wala taqraba hazihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Jangan kau berdua mendekati pokok ini, nanti akan jadi dalam kalangan orang yang zalim. Adakah Nabi Adam itu berdosa kerana mendekati pokok itu tadi? Kalau cerita daripada orang Nasrani versi Kristian, Nabi Adam turun ke muka bumi ini kerana melakukan kesalahan. Apa dia kesalahan itu? Kerana makan buah dalam syurga. Kita orang Islam, kita bukan macam tu versi kita sebenarnya. Versi kita yang sebenarnya, Ahlussunnah wal Jamaah, dalam syurga tidak ada satu larangan pun. Maksudnya tidak ada perkara yang dilarang dalam syurga. Benda yang haram pun semua halal. Haram di atas muka bumi tapi halal di syurga. Semua. Tidak ada yang dikatakan larangan tu dalam syurga. Habis kenapa ayat Quran tersebut wala taqraba? Di situ dia ada bayan. Dan ilmu bayan ni orang pertama sekali yang Allah Ta'ala ajar
yang dapat ilmu tu ialah Nabi Adam sendiri. Ayat Quran sebut, wala taqraba, jangan kamu berdua pergi dekati. Kan jelas. Fi'il nahi itu untuk musanna. Bukannya wala taqrab ahada minka ataupun minkuma. Allah Ta'ala tak sebut begitu. Allah Ta'ala sebut wala taqraba. Jangan engkau berdua. Maknanya berdua-dua pergi. Habis kalau kata salah seorang saya pergi dulu untuk pergi dekat dengan pokok tu, adakah dikira sebagai salah? Tidak. Itu tidak dikira kesalahan. Habis kenapa pula Nabi Adam tetap juga ditun ke atas muka bumi kalau kata benda tu tak salah? Kerana memang asal penciptaan manusia tu memang untuk duduk atas muka bumi ni, untuk jadi khalifah. Habis kenapa masuk kat syurga tu? Transit. Bagai transit dulu. Kemudian baru turun ke muka bumi. Kenapa pula duduk di transit dulu sekejap? Kerana nak menunjukkan izharul liqudratih, itu Allah Ta'ala menunjukkan kehebatan kekuasaan dia. Sebab tu iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'alu fil ardi khalifah tu. Itu sungguhnya Allah Ta'ala firman kepada para malaikat, aku nak menjadikan di atas muka bumi ni fil ardi. Jelas Allah Ta'ala sebut fil ardi, bukan fil jannah. Fil ardi khalifah. Di atas muka bumi ni khalifah. Itu siapa dia? Manusia lah. Kemudian malaikat kata, kenapa nak ciptakan juga mereka yang melakukan kefasadan ataupun fasad di atas muka bumi, kehancuran macam-macam lah, membunuh antara satu sama lain. Maka Allah Ta'ala kata, aku lebih tahu. Aku lebih tahu. Kemudian bila ciptanya Nabi Adam, kemudian berlakunya competition ataupun pertandingan antara Nabi Adam dengan malaikat. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah Ta'ala ajar kepada Nabi Adam asma'a kullaha tu. Asma' tu ulama tafsirkan ialah ilmu. Antara salah satu ilmu yang Allah Ta'ala ajar kepada Nabi Adam ialah ilmu bayan. Ilmu dalam memahami setiap perkataan ataupun setiap pengucapan. Dan dia sendiri pun, pengucapan dia tu sendiri pun dengan lisan yang fasih. Yang penuh dengan makna yang tersurat dan juga tersirat. Jadi berlaku competition berkenaan dengan pengenalan perkara-perkara dan sebagainya. Maka malaikat semua surrender sebab mereka tak tahu benda-benda tu. Tapi Nabi Adam tahu. Itu menunjukkan bahawa apa? Allah Ta'ala nak tunjukkan kepada malaikat bahawa Adam ni memang orang hebat. Memang makhluk dia yang paling hebat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tu. Begitu, baik. Jadi bukan kerana Nabi Adam tu melakukan dosa, tidak. Kerana memang kehendak Allah Ta'ala nak turunkan Nabi Adam di atas muka bumi. Cuma pada segi sebab musabab, kita nampaklah macam mendekati pokok tu menjadi sebab. Sebenarnya kalau dia tak dekat pokok tu pun Allah Ta'ala nak turun ke atas muka bumi, turun juga. Tidak jadi isu pun sebenarnya mendekati pokok tu. Baik. Kalau tambah lagi dengan Kristian macam-macam lah pula. Ada bersih-bersih Israeliat, kerana kan makan tu lah orang lelaki jadi ada halkum. Orang perempuan tumbuh pula dia punya payudara macam-macam lah. Itu Israeliat lah pula tu. Okay. Padahal sebenarnya memang pada asal penciptaan manusia tu, lelaki sifat Nabi Adam memang ada macam kita ni, sama. Dan Siti Hawa iaitu seperti mana perempuan, akhwat, seperti mana muslimat, sama sebenarnya. Dan penciptaan manusia, baik Nabi Adam baik Siti Hawa ni, penciptaan ni kedua-dua di syurga. Bukannya selepas daripada tu baru berlaku penciptaan lain, tidak. Sebab kaedah yang menyebut bahawa apa? Tahsinul hasil mustahilun. Kalau kita memperbaiki lagi benda yang dah sedia ada baik, maka dia akan jadi apa? Punah ranah. Tahsinul hasil mustahilun. Allah Ta'ala dah cipta dah Nabi Adam, Siti Hawa tu sebaik-baik, secantik-cantik rupa dah. Tiba-tiba kerana kan makan buah, berubah pula jadi berbatu halkum, kemudian jadi tumbuh payudara. Adakah benda tu jadi cacat sebenarnya? Tak, batu halkum tu bukan cacat. Tu. Payudara pada orang perempuan tu bukan benda cacat. Tidak. Itu memang asal penciptaan perempuan macam tu. Jadi sampaikan kepada orang ramai, kita pun jangan terkeliru lah. Kemudian beriman dengan semua kitab yang diturunkan dari langit. Baik. Kitab ada 4. Itu kita semua pun tahu dah tu. Belajar dalam dalam akidah 1 ke akidah 2, aku tak ingat dah.
Ada madah itu kan. Itu kitab diturunkan daripada langit ada 4. Zabur pada Nabi Daud, Taurat dulu. Taurat pada Nabi Musa, kemudian Zabur pada Nabi Daud, kemudian Injil pada Nabi Isa, dan juga Al-Quran pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada 100, ada sebagian riwayat menyebutkan 110 suhuf. 100, ada satu riwayat sebut 110. Dia ada perbezaan hadis lah. Ada riwayat Imam Baihaqi, ada riwayat Imam Hakim. Dia ada beza. Satu riwayat menyebut 100, satu riwayat sebut 110. Suhuf yang diturunkan kepada nabi-nabi dan juga rasul yang lain. Dan jelas kepada kita yang memang suhuf yang tidak boleh dinafikan langsung-langsung. Malah kalau menafikan suhuf tu boleh jadi kufur, ialah suhuf Nabi Ibrahim dan juga suhuf Nabi Musa. Itu memang tidak boleh dinafikan. Siapa yang tak beriman dengan suhuf Nabi Ibrahim dan suhuf Nabi Musa tu dia jadi kufur. Kitab, ya, kita wajib beriman dengan kitab 4. 4 ni memang jelas. Kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, kitab Quran. Baik, keempat-empat. Kalau kita tak beriman salah satu daripada itu, dia jadi kufur. Kerana menafikan kitab yang Allah Ta'ala turunkan. Dan suhuf. Suhuf pula dia ada 100, satu riwayat sebut 110. Baik. Daripada 100 dan juga 110 tu tadi, ada dua Nabi yang mendapat suhuf, iaitu Nabi Musa dan juga Nabi Ibrahim. Kedua-dua suhuf yang diturunkan kepada mereka ni, kita kena beriman. Walaupun tak ada dah pada zaman ni, tapi tak boleh dinafikan. Kenapa? Sebab memang ada dalam Al-Quran menyebutkan berkenaan dengan suhuf Nabi Ibrahim dan juga suhuf Nabi Musa. Suhufi Ibrahim wa Musa tu. Itu dekat dalam surah Al-A'la. Sabihisma rabbikal a'la tu. Itu jelas disebut. Adapun suhuf yang turun pada nabi-nabi yang lain, sebahagian para ulama kita mengatakan jika orang tu tidak beriman pun dengan suhuf tersebut, bermaksud tidak minta maaf, bukan tak beriman, dia menafikan suhuf tu pun tidaklah menjadi kepada kufur, tetapi dia berdosa besar. Itu saja. Kenapa berdosa besar? Kerana dia menafikan periwayatan yang Rasulullah cerita berkenaan dengan suhuf. Iaitu ada suhuf kepada Nabi Syis, ada suhuf kepada nabi-nabi yang lain lah. Suhuf kepada Nabi Akhnuh, itu Nabi Idris tu, dan juga suhuf-suhuf yang lain. Semuanya tu senang kita nak selamat, semuanya kita beriman. Sama ada 104 atau 114 kalau kita jumlahkan semua. Baik, kita tengok kitab yang 4 tu. Kitab yang 4 tu dia ada bahasa dia sendiri. Dia diturunkan dalam bahasa dia yang tersendiri. Taurat dia turun dalam bahasa Hebrew, bahasa Ibrani, iaitu bahasa bunda Nabi Musa alaihi salam, bahasa asal Bani Israel. Kemudian kemudian kitab Zabur. Kitab Zabur ni diturunkan kepada Nabi Daud dalam bahasa Qibti. Dia dalam bahasa Qibti. Sebab Nabi Daud dia banyak berdakwah, Allah Ta'ala perintahkan dia berdakwah kepada puak-puak suku Sakat yang Fir'aun yang berada di Mesir. Maka ada sebahagian ulama mengatakan bahawa Zabur ni dia hanyalah kata-kata pujian macam syair-syair, lagu-lagu begitu. Itu Zabur. Tapi mengandungi nasihat dan juga pedoman lah. Kemudian kitab Injil. Kitab Injil ni diturun dalam bahasa Syriani ataupun Syriali. Syriani ataupun Syriali, itu bahasa orang Syam, bahasa orang Syria lah. Bahasa penduduk asal yang mendiami tanah Syam. Itu diturunkan kepada Nabi Isa. Diturunkan kepada Nabi Isa. Dan di dalam itu juga menceritakan berkenaan dengan beberapa syariat Nabi Musa, dan juga menceritakan berkenaan dengan kehadiran Nabi yang akhir, iaitu Nabi akhir zaman. Itu berkenaan Nabi sallallahu alaihi wasallam lah. Baik, kemudian kalau Quran tu tak payah nak bahas banyak tu, antum mudawarah. Antum mudawarah tu kan. Baik. Kemudian beriman kepada hari akhirat. Beriman kepada hari akhirat ni
Dia bukan sekadar yang kiamat hancur tu saja, tidak. Tetapi beriman kepada hari akhirat ni bermula daripada tiupan sangkakala sampailah mendiami syurga ataupun neraka. Rentetan-rentetan peristiwa yang berlaku tu. Daripada mula tiup sangkakala hancur tu, kemudian ditiup sangkakala kedua bangkit, kemudian dikumpulkan ke padang mahsyar, berhimpun di padang mahsyar. Selepas berhimpun di padang mahsyar tu, kemudian adanya hisab, kemudian adanya mizan, kemudian adanya titian sirat. Cuma yang ada khilaf ulama pada bab titian sirat. Sebabnya bab titian sirat ni dia riwayat hadisnya hadis ahad. Hadis ahad. Bila hadis dia sahih, tapi riwayat hadis tu jalur dia jalur ahad. Maka dalam bab akidah, terutama lagi berkenaan dengan bab umur ghaibiyat ni, perkara sam'iyat ni kan, itu berkenaan dengan hari akhirat, benda kita tak nampak, benda-benda ghaib ni, maka sebahagian ulama mengatakan bahawa jika orang tu menafikan titian sirat sekalipun, tidaklah dihukum kufur, tetapi berdosa besar sahaja. Dia beza dengan yang lain. Kalau kata hari akhirat sebagainya tu semuanya masuk hari akhirat tu, hari tiupan sangkakala, kemudian dibangkit semula sebagainya tu, kalau yang tu dinafikan, itu memangnya tu kufur. Sebab apa? Itu memang dalam Quran pun ada sebut, mutawatir, dan juga dalam hadis mutawatir pun ada sebut. Tu. Baik. Sampailah rentetan-rentetan masuk ke dalam syurga. Cuma ada khilaf pendapat ulama berkenaan dengan haud, iaitu telaga Nabi tu. Sebahagian ulama berpendapat bahawa telaga Nabi itu kedudukannya sebelum meniti titian sirat. Sebahagian yang lain berpendapat selepas meniti titian sirat. Cuma yang lebih kuat pandangannya ialah selepas meniti titian sirat dan sebelum masuk ke dalam syurga. Wallahu ta'ala alam. Kita pun tak tahulah kedudukan sebenarnya itu di mana. Nanti kita pergi sampai sana, nanti baru kita tahu. Mudah-mudahan lah sampai dapat kita minum pada telaga Nabi. La tazma'u abadah. Tidak jadi haus bila kita minum selama-lamanya, bila kita minum air daripada telaga Nabi itu, insya-Allah. Baik. Jadi pas sekadar itu saja dahulu. Akan datang kita sambung lagi berkenaan dengan pemahaman ataupun kefahaman yang diambil daripada Muhammadur Rasulullah. Allah Ta'ala alam.